مهدنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، atau kama qala sallallahu Rasulullah. Yang dihormati Pak Imam, sahabat saya dan Ustaz Rais, khususnya tuan-tuan sahabat-sahabat hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kita berada dalam rumah Allah ini, dapat kita mengisi ruang masa untuk bersama-sama kita mengambil tazkirah ataupun peringatan. Setelah mana kita selesai menunaikan kewajipan kita solat fardu maghrib berjamaah dengan niat i'tikaf kita berada dalam masjid sementara menunggu masuk Ramadan Isya. Dan alhamdulillah, walaupun kita dengan suasana PPP ini, dengan kawasan yang masih lagi boleh ramai-ramai yang berjalankan di masjid, syukur alhamdulillah. Maksudnya kita mengharapkan semoga wabak COVID-19 ini hilang dan jauhi daripada kita semua. Sentiasa kita berbanyak doa kepada Allah Taala. Doa tidak boleh tinggal. Tidak boleh tinggal. Allahumma afina min kulli bala wal wabak COVID-19. Ya Allah, jauhilah kami, pelihara kami, selamatkan kami daripada wabak COVID-19 ini, ya Allah. Dan tentulah kita juga berusahalah dengan ikhtiar apa yang disarankan oleh kepada pakar bidang perubatan dengan cara SOP yang sepatutnya dijagalah dengan cara berpakaian pelitup muka kita jika kita berdekatan, dengan menjalankan bila kita bersembah, kita bergaul, dengan sanitasi atau mencuci tangan, semua tu dengan rupa yang dibuat sekarang ini, dengan kita kata PKP itu sebenarnya bagaimana nak menghapus, menghilangkan wabak inilah. Walaupun agak kita kata memang sesuatu yang sukar, yang Allah uji kita manusia ini yang sedang berada dalam bumi Allah ini dengan satu ujian yang dahsyat. Bermula tahun 2019 ujungnya, dibagi COVID-19 itu pada bermula ujung 2019, 2020 dan tak habis lagi setahun 2020 lanjut 2021. Maknanya bukan hal bergantung dan hilang setahun dua orang, mungkin berjangkau tahun-tahun yang akan datang. Cumanya itulah apa yang kita harap, semua itu datang daripada Allah Ta'ala. Penyakit, wabak dan sebagainya, dan juga yang akan menghilangnya, menyembuhkannya itu daripada Allah Ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pastinya mengharapkan insya-Allah semoga sedikit apa yang dikatakan sebagai vaksin ataupun ubat yang mungkin untuk boleh melawan sikit virus COVID ini. Itulah antara juga usaha kerajaan untuk memastikan rakyat kita, semua kita ada kekuatan antibodi untuk menghalang, menolak jangkitan itu tidak berlaku dengan mudah. Dan insya-Allah kita sentiasa bekerjasama dengan SOP dan sentiasa memohon kepada Allah Ta'ala, berdoalah kepada Allah Ta'ala, dan semuanya insya-Allah Allah akan makbul doa-doa yang kita minta, maka dia selamatkan kita insya-Allah.
Tuan-tuan, hadirin muslimin sekalian. Jadi alhamdulillah pengajian kuliah Farid kita malam ini kita sambung muka surat 29 bersama kitab Tajzib Atraful Hadis. Kitab yang kita baca sebagai untuk mutlaah kita ni, kitab Tajzib Atraful Hadis. Ini pun ada hadis pilihan yang disusun oleh para ulama memudah cara lah untuk kita menggunakan ini memahami perkara yang berkaitan dengan al-ahwal, perkara yang dituntut dalam Islam, khususnya daripada hadis Nabi SAW. Baik, kita sambung hadis yang berikutnya, sambungan dengan hadis kita itu muka surat 29. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sarraka hasanatuka wa sa'aka sayyi'atuka fa anta mu'min." Rawahu At-Tiya an Abi Umamah radhiyallahu anhu kama qala. Hadis ini Rasulullah bersabda, yang bermaksud apabila merasai engkau sepenuh-penuh kesukaan di hati engkau oleh kebajikan dan merasai kedukaan oleh sebab kejahatan engkau, maka adalah engkau itu mukmin yang sempurna. Tuan-tuan yang sedih ustaz sekalian, jadi daripada hadis ini sebenarnya satu alamat ataupun satu penilaian yang kita boleh tahu diri kita sendiri. Adakah aku ni orang yang beriman kepada Allah, ataupun aku ni tidak beriman, ataupun orang yang bersifat fasik, pura-pura. Secara tak langsung bila Rasul sebut dalam sini, bagi setiap diri kita sendiri, apabila sesuatu dia merasa seronok, rasa gembira, nak buat ibadat, nak buat amal kebajikan, dia seronok dia buat. Yang dia boleh buat, dia rasa seronok, gembira hati dia. Saya tahu. Kemudian dia merasa duka cita, rasa sedih, rasa tak seronok kalau dia ada buat benda-benda yang salah, benda-benda jahat yang dia nasib tak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia rasa tak seronok, tak boleh buat benda-benda amal kebaikan. Pada dia rasa tak seronok, rasa sedih, rasa bersalah bila benda tu benda yang jahat. Ada dalam diri kita macam tu. Sendiri kita dah boleh nilai, aku ni alhamdulillah orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan boleh ukur. Maknanya wabil aksi, sebaliknya kata Arab, kalau sebaliknya kita ni nak buat ibadat, nak buat kebajikan pun tak apa nak suka, tak apa nak minat, tak apa nak mau. Orang hafal, orang ajak main kaji kuliah pun tak ada, tak mau kan. Orang kata baiklah saya boleh mama penjarakan jual lagi najib kita. Memang tak seronok, tak mau main, tak seronok nak main. Lepas tu, tak benda jahat, benda tak elok, seronok pula buat. Seronok pula buat benda-benda tak elok. Dia mumpat kalau kita kata apa, buat kerja cara yang haram, rasa tak ada masalah apa. Maka dia, orang itu sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Diri dia macam tu, dia sebenarnya dalam kategori orang yang fasik. Dan kita letak orang yang fasik. Sebab dia rasa seronok, rasa gembira bila boleh buat jahat maksiat. Dia rasa tak seronok, rasa tak bahagia bila nak buat amal kebajikan, amal kebajikan. Ini benda yang gambaran yang Rasulullah sebut itu boleh setiap orang test sendiri, muhasabah sendiri. Diri dia duduk dalam mana? Duduk sebagai orang yang mukmin beriman pada Allah, apa duduk dalam kelompok orang yang fasik ataupun orang yang kufur kepada Allah. Betul-betul. Jadi insya-Allah, maka bagaimana kita
Nak agar insya-Allah aku ni berada dalam golongan orang beriman yang aku ni oleh Rasulullah sebagai mukmin. Kita kena usahakan, seronok, suka, mau nak buat amal kebaikan, amal kebajikan. Memang kita sokong, kita bersama-sama buat amal kebaikan, amal kebajikan. Benda-benda baik kita suka sangat, kita mau sangat. Jangan percaya semua benda yang dilarang oleh Allah, benda yang tak baik, benda yang tak elok, benda yang maksiat, kita tak mau, kita benci, kita menyesal, kita bersalah kalau ada sekiranya kita pernah buat benda itu. Cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah. Maka alhamdulillah, dan insya-Allah kita pada kehidupan orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Mungkin satu sudut lain, secara umumnya juga boleh dilihat secara tak langsung. Nanti bukan kita nak nilai orang-orang tidak, tapi secara umumnya kita kata simpulan-simpulan tu boleh kita tengok. Kita kata dia tidak beriman. Sebab orang nak cakap kata beriman ni semua kata pula. Iman bukan nampak dia kata iman ni di sini. Mana ada kata apa pandai-pandai dia kata kami tak beriman, kami jahat, kami tak elok. Tapi gambaran sebenarnya dah jelas. Nak nilai seseorang macam yang kita nilai diri kita sendiri juga. Situasinya apa yang Rasulullah sebut, iza sarratka hasanatuka. Bila kita rasa seronok, rasa penuh kesukaan di hati kita dalam beramal kebajikan, wasa'atka sayyi'atuka, kemudian kita rasa bersalah, rasa sedih, rasa duka, bila mana mungkin kita juga ada sebab ada sikit kejahatan, rasa bersalah. Sejak orang kata cepat-cepat bertaubat kepada Allah, istighfar. InsyaAllah, maknanya itulah ukuran seseorang itu mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat Al-Quran, kita buka ayat di mana-mana surah pun, wa ammal ladzina amanu innal ladzina amanu, sebut orang yang beriman pada Allah. Sesiapa yang beriman pada Allah, mereka itulah ahli syurga. Dan sampai tahap orang kata ahli syurga, dia tak boleh lari definisi orang yang mukmin, orang yang beriman. Islam belum tentu, kan? Setiap orang mukmin pasti orang Islam, tapi bukan semua orang Islam itu mukmin, kan? InsyaAllah. Jadi itulah perkara yang kita cuba pastikan, pada ukuran itu boleh kita sendiri yang lakukan. Muhasabahlah diri kita setakat ini. Mudah-mudahan kita lah orang yang memenuhi apa perkara yang menjadi ibadat, kebaikan yang Allah dan Rasul kehendaki. Kan? Kita pergi rajin di pasar malam, dia tak masuk dalam hadis kata dapat pahala banyak, tak? Rajin main masjid, rajin solat berjamaah, dapat pahala banyak. Itu ukuran Islam lah. Rajin kita pergi melancong, tengok negara luar, dia tak masuk. Tapi kalau rajin, di situ kita kata dapat menjalankan ibadah haji, ibadah umrah. Contohnya di situ, kalau kita suasana keadaan aman dunia daripada COVID ni, sekarang tak boleh lah. Itu benar yang disuruh oleh agama, disuruh oleh Rasulullah. Kita suka, walaupun habis duit banyak. Ada cerita orang yang orang kaya yang orang beritahu kat dia, yang dia kata, aku kalau pergi Mekah pun buang duit saja. Pasal apa? Dia kata bukan pergi melawat apa pun. Dia baik aku pergi melancong tempat lain. Dia nilai kalau pergi tempat lain bolehlah makan sedap, santai dan macam-macam. Tapi pergi Mekah habis RM10,000, RM12,000 dia kata. Tak ada apa lah tu. Jadi itu orang yang ada tanda dia orang yang tidak beriman kepada Allah.
Tidak, walaupun dia tidak mengingkari kewajipan kepada haji itu masih Islam, tapi sudut iman dia belum mukmin, dia belum lagi sebagai orang yang dikatakan mukmin. Jadi dalam keadaan orang yang suka juga pada maksiat, suka pada kejahatan, suka yang benda yang Tuhan larang, benda yang dah diketahui umum, benda tu mungkar maksiat, dia nak buat juga, dia nak lakukan juga kelakuan-kelakuan tu, maka dia bukan orang mukmin. Orang mukmin dia takkan buat benda yang Tuhan larang. Dalam halangan kita contoh macam nak terlibat dalam pertandingan radu cantik apa contoh kita, ataupun kelakuan-kelakuan tak senonoh. Kalau kita ada yang mungkin kalau kita lakonan-lakonan pokok artis ni, itu dah gambaran umum pada kita lihat sendiri, tapi rujuk pada diri dia sendiri, khususnya dia boleh nilai dia tidak beriman kepada Allah. Apa dia? Dengan pakaiannya menjolok mata, dia berjalan berlakon dengan bini orang, dengan lelaki orang, berpelukan, berpegangan tangan, kan? Dengan benda tu dah jelas hukumnya adalah haram dan suatu perlakuan mungkar yang dicegah. Tapi dia menjadikan benda tu benda yang suka-suka, benda-benda yang tak nak rasa bersalah apa. Maknanya dia tidak beriman kepada Allah. Wallahu a'lam. Seterusnya hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sammaytumul walada Muhammadan fa'akrimuhu wa awsi'u lahu fil majlis wa la tuqabbihu lahu wajhan." Rawahu Al-Khatib an Ali karramallahu wajhah atau kama qala. Baik, khususnya hadis yang berikut daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, apabila kamu namakan anak kamu dengan Muhammad, ataupun apabila dinamakan oleh kamu seseorang kanak-kanak itu dengan nama Muhammad, hendaklah kamu permulia akan dia dan hendaklah luaskan, jadi lapangkan bagi tempatnya dan jangan diperkejikan. Baik, itu maksudnya hadis ini. Tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, hadis ini benda yang berkait dengan kehidupan kita lah. Di sudut meletakkan nama-nama kepada seseorang anak yang baru dilahirkan. Satu. Yang kedua, nama-nama bagi orang yang baru memeluk agama Islam daripada agama kafir masuk Islam. Baik, jadi khususnya pada seseorang bila mana nak menamakan anaknya, maka antara nama yang paling utama, yang paling mulia, walaupun ada hadis yang menyebut bahawa nama yang paling baik itu bermula dengan nama yang bermula dengan Abdul ataupun disebut Abdullah. Daripada Aisyah bin Umar, wa habul asma'i ila Allah Ta'ala Abdullah wa Abdul Rahman wa Abu Dawud. Hadis ini menyebut bahawa Allah Ta'ala menyukai nama-nama yang dengan panggilan Abdullah dan ataupun Abdul Rahman. Mereka juga nama-nama Abdul yang diletakkan pada Asmaul Husna, nama-nama Allah. Dan kemudian mereka juga nama yang selain Abdul ini, nama yang dikehendaki, yang disukai oleh syarak, iaitu nama yang dimulakan dengan Muhammad. Sama ada bernama dia Muhammad saja ataupun dia bin Muhammad Yusuf ke, ataupun Muhammad Najmi ke, Muhammad Nasrul ke, tapi dia mulakan nama dengan Muhammad.
Baik, sebenarnya nama itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimuliakan oleh Allah Taala. Nama Nabi Muhammad ini nama sebagai panggilan ahli bumi ini Muhammad. Nama panggilan ahli langit Ahmad. Maksudnya sama orang yang terpuji. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, kita jumpa dalam surah As-Saff ayat 6. Qala Isa bin Maryam. Sampai ayat wa basyirun bisuri ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan diberitakan berita gembira akan diutuskan selepas aku nanti, kata Nabi Isa, seorang rasul yang bernama Ahmad. Jadi dalam kitab Taurat dan kitab Injil, nama Nabi Muhammad disebut Ahmad. Jadi itu adalah wahyu yang turun naik. Sebab itu ahli langit, panggilan Nabi Muhammad itu ialah Ahmad. Baik. Jadi sini sama ada Muhammad atau Ahmad. Jadi nama ini penting. Nama ini penting. Bagi orang Islam ni, letak nama yang tak boleh, orang kata ikut suka, tak boleh. Kena ingat diambil kira. Kerana dalam hadis yang lain disebutkan, hadis Nabi kata, innakum tud'aun yawmal qiyamah. Innakum tud'aun yawmal qiyamah bi asma'ikum asma'i abaikum fahsinu asma'ukum. Rawahu Abu Daud wa Ahmad. Maksudnya Rasulullah sebut dari itu, sesungguhnya kamu akan dipanggil, akan diseru nama pada hari kiamat esok dengan nama-nama kamu dan nama bapa-bapa kamu. Kan? Maka elokkanlah nama-nama kamu itu. Tuan-tuan sekalian, esok kita di pada masyarakat hari kiamat akan dipanggil nama-nama kita. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, yang mukmin, yang nak ahli syurga ni, tentulah nama yang nak dipanggil itu kita nak yang nama elok. Nama elok, nama yang bermula dengan Abdullah atau yang bermula dengan nama Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi nama lain sebenarnya satu yang agak orang kata apa, ke belakang lah. Akan dipanggil, didahulukan nama-nama Muhammad ini daripada nama-nama yang lain. Jadi sebab itu kita kata biarlah nama itu nama yang elok, yang baik-baik, yang diletakkan. Baik, dari sudut di sini, hadis ini berkaitan dengan diangkat nama Muhammad itu. Bagi setiap orang Islam, siapa-siapa yang bernama Muhammad itu, oleh kerana nak memuliakan Nabi Muhammad atas nama Nabi itu Muhammad, orang yang nama Muhammad pun dikehendaki fa'akrimuhu, maka hendaklah kamu hormat akan dia, mulia akan dia. Jadi kita ingat memang orang nama Muhammad ni, nama tuan-tuan bukan nama Syed itu tak masuk dalam hadis, tak ada. Tuan-tuan jangan masalah hebat kan? Tak masuk dalam cara hadis ni. Kan? Nama Muhammad, nama Ahmad, sampai sudut tu. Jadi kena ingat agak orang kata istimewa. Maka hendaklah kamu hormat akan dia, dan hendaklah kamu luaskan, lapangkan tempat bagi dia. Kalau dia tu nama Muhammad, maka elok kita respect dia, hormat dia. Kan? Bagi tempat bagi elok dia. Dan jangan dikatakan diperkecilkan, maksud kata jangan kita masam muka atau bodohkan mukamu kepada dia. Tak boleh sampai macam tu. Sikit adab dia lah. Baik. Sebenarnya dia ada kaitan langsung dengan didikan. Didikan lah. Kalau dah kita bagi nama anak kita Muhammad, biarlah didikan asuhan tu halal ke elok macam mana akhlak Nabi Muhammad lah. Biarlah kita kena cara. Minat dia, hobi dia, kecenderungan dia, elok pada agama lah. Jadi kadang-kadang kita halangan, kita kata nama sedaplah Muhammad, tapi tengok masuk pada dengan renang lelaki lah. Renang lelaki, tak ada lah.
pakaian sepeda ya. Takkan? Nama senanglah Muhammad. Kan? Nama Muhammad Firdaus juga. Tapi hala hidup tu dah menyimpang daripada adab akhlak Islam. Apatah lagi lah kalau kadang-kadang ditangkap ada kes dia ketua perempuan dan sebagainya, nama yang dipanggil tu bermula dengan Muhammad. Allah sedih lah kan. Nama hidup dalam Muhammad rupanya jadi ketua perempuan. Kan? Jadi didikan asuhan tu mestilah kita kena ambil buat. Baik, jadi sebab itu dari sudut Islam letak nama anak tu insya-Allah satu keberkatan juga dengan bermula Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad tu. Sebab dia panggil nama dia, panggil Muhammad. Jadi insya-Allah barakah Nabi Muhammad sendiri akan jatuh atas batang tubuh. Tapi malam sekalian kita ni kita panggil Muhammad. Ahmad pun tak panggil, dia panggil Mat je. Pasal tu namanya pun tak menjadi. Nama dalam IC, dalam kabalan elok dah Muhammad. Tapi dalam tak panggil tak payah. Muhammad pun ada, Ahmad pun ada. Kan? Jadi Mat je. Kalau Mat pun hilang tak bunyi hal lain lah. Jadi itu yang kita kata situasi lah. Baik, sebenarnya nama tu lebih kepada yang kita kata bukan hak tercatat tulis atas kad kenalan. Dia nama dia panggilan. Itu kita kena ingat. Dia lelaki kita perempuan lah. Nama panggilan tu yang kata nama sebenar kita ni. Bukan hak yang duduk atas IC kita. Ini kadang-kadang betul kita nama dalam IC elok. Lelaki kita perempuan lah. Perempuan lebih. Kalau nama isteri Rasulullah, nama perempuan-perempuan yang beriman, Asia sebagainya, contohnya kan, wanita-wanita solehah. Dan maksud yang baik. Baik. Jadi di sudut nama kita tu bukan sebenarnya hanya kata baik pada atas kad kenalan ataupun pilih report. Jawab antara dia panggilan tu sebenarnya itu yang nama kita. Kalau nak kira, itu yang paling utama. Tapi ada orang dah nama hidup dah dia besar sikit dia tukar nama lain. Dia pun nama lain. Kan? Jadi nama dia hasil dia hilang tak? Namanya mungkin orang kata pelakon ke hati-hati dia pada sahabat lalu masuk. Saya tahu dia ni kita pun semua tak dia pun di kedai belakang hari kita sahabat lalu kita. Nama asal dia boleh. Dia nama dia hak dulu bagi orang bagi tu. Nama lain pada hak asal. Sebab itu haram bagi seorang Islam nama yang ditukar nama sebagaimana nama-nama orang kafir. Haram. Tak boleh. Walaupun saya tak tukar nama kan. Nama saya tu ada lekat dalam tak ubah pun. Panggilan nama dia. Contoh kalau kita kata orang panggil Mary, kita panggil Mary. Mary ni orang Kristian. Dia tak apa dia sorok. Kan. Mungkin apa nama ada itu apa artis barat yang popular ke apa kan? Nama Paula ke apa? Dia pun nama Paula, nama dia Paula. Ya. Nama dia saya itu apa Siti Aminah binti Yusuf dekat barat. Tapi dia top sikit apa pelakon ke apa nama panggilan dia popular dengan Paula. Dia syok. Dia seronok dengan panggilan nama kafir, maka haram. Kerana apa dia panggil, dia cenderung ke arah hidup macam orang kafir. Jadi dia nak hidup cara berbeza-beza, kakak basah, nikah cerai tadi, tengah hidup ikut jalan-jalan tadi. Pelakon-pelakon tak betul lah, kita tinggal dalam sahabat, dia pun betul lah. Nikah dia tak kira dah, jantan ada sama lain. Lelaki-lelaki nikah sampai panggil orang cerai, perempuan pun sama juga. Umur baru dalam 25-30, 4 kali nikah lah perempuan tu. 4 kali janda lah. Umur baru 30. Kan? Berubah hidup mereka tu. Wallahualam, saya nak katakan contoh lah. Tak nama yang mereka suka tu nama yang tak elok dipanggil atas jenis mereka. Pada sudut Islam tu haram nama-nama yang musuh kafir tahu. Dan kita kena banyak anak-anak model kita ni, ibu-ibu muda kita. Mungkin Tok Wan Tok ni nama asal orang dulu lah kita ni. Baik budak-budak muda zaman-zaman lain nama-nama tu dia nak usuk-usuk
pelakon-pelakon artis-artis barat yang lebih diperkenal, yang popular dalam apa nama bangun filem-filem wayang ni, itu bahaya. Sebenarnya kalau dia sendiri niat pun nama anak ikut nama dia ambil hati dia atas nama hak. Ada kait sikit lah. Nawai tu dia tu nama orang tu hak kafir tu. Bukan. Itu cenderung hati dia pergi kat tu berkenaan kat apa nama Hindu mana kata ni. Berkenaan kat apa nama kapal sing mana lah. Kan? Islam elok lah, tapi ada unsur-unsur. Jadi nama-nama yang kita nak letak tu sebenarnya sebaiknya carilah nama-nama yang bermula dengan Muhammad. Mula dengan Muhammad. Itu yang kita letakkan yang pertama. Yang kedua, orang yang memeluk agama Islam. Maka mereka juga mereka boleh tukar nama-nama Islam. Kalau tak mau tukar, tengok pada nama asal mereka. Nama asal mereka nama yang biasa, bermaksud baik elok, tak apa lah. Tapi kalau nama mereka asal tu nama dewa sembahan mereka. Contoh nama Siva ke, Murugan ke, itu nama dewa itu. Bila dia masuk Islam, haram dia pakai nama asal Siva tak boleh lah. Kasi nama Tuhan Hindu. Dia tak boleh lah. Kan? Jadi dia tukar nama Islam. Dia tukar nama Islam. Kalau nama asal nama dia elok dalam masuk pun, kan? Maka dia boleh kekal. Itu dia sudut satu sudut lah. Tapi kalau dia nak bagi nampak sikit Islam dia tu, maka dia boleh ambil nama Muhammad Farid Rawi. Contoh lah kan. Muhammad Ridwan T. Ada contoh kita orang alim kita lewat baru. Kan? Ridwan T Abdullah Muhammad Ridwan T dengan Muhammad Rawi. Kan? Ada pun ada masuk Islam. Jadi sendirinya nama pada confirm kita bagi dalam ICT Islam. Kalau memang nama mereka yang kita tak pada kenal sangat, kita juga akan berada dia nama Anwar Singh. Kita dekat kafiah tadi. Yang ini kafiah. Memang dia asal kafiah. Sebenarnya Anwar Singh ni masuk Islam tak? Tapi tak mau tukar nama. Dia kata nama tu memang elok tak apa. Tapi fitnah dalam konteks masyarakat Malaysia. Dia dekat Melayu kita. Maknanya dia sikit umur siap pandangan besok kalau anak dia pun daripada Cina juga. Kita pun dalam banyak perkara lah urusan negara kita ni. Ada bukan putra, ada sikit penjawatan dalam kerajaan, bantuan, kan? Jadi dia sudah dia nak kekal nama kafir tu boleh, tapi nama yang baik. Kalau mana buruk macam sahabat-sahabat Nabi yang memeluk Islam Abdul Syah, hamba matahari. Jadi kita tak boleh nama tu hamba matahari. Pasal nama Allah bukan Syah matahari. Saya tentu saya bapak dia satu hari pergi jumpa Nabi. Jadi pergi jumpa Nabi tanya, "Mak ismuka? Apa nama kamu?" Tanya bapak saya dan saya. Dia kata, "Ana Hazm." Nama saya Hazm. Hazan ni maknanya macam duka cita lah, sedih. Masuk duka cita atau sedih. Qala lahu, Nabi berkata dengan dia, "Anta Sahlun." Jadi dia kata, nama kamu sebenar aku nama Sahal. Maksudnya mana? Mudah, kemudahan. Tapi bapa saya dia kata, aku takkan ubah nama yang bapa aku bagi kat aku tu. Nama Hazan aku takkan ubah. Sedangkan Nabi jangan nama Sahal. Jadi bapa dia, aku tak mau tukar nama, aku nak pakai nama tu juga. Kan? Lalu kata saya lepas daripada tu kehidupan kami ni sentiasa dirundung kesedihan. Kan? Sebab tolak Nabi jadikan nama Hasahal tak mau, sentiasa supaya dipermudahkan oleh Allah Ta'ala tak mau, nak kekal nama Hazan tu kesedihan dan duka cita. Jadi anak dia saya kata lepas daripada tu bapa kami tak mau tukar nama Nabi bagi tu, maka hidup kami sentiasa timpa kesedihan. Itu maksud kata benda tu dia mulut Nabi dia tak mau pakai. Sebagian besar sahabat-sahabat Nabi banyak semua akan ikut apa yang Nabi panggil mereka tukar nama mereka, semua mereka gembira, mereka seronok. Ini ada sedikit sebut tentang bapa saya ni. Itulah
Akibat ada kesan lah. Baik. Jadi sebab itu pada sudut nama ni kita letak dalam Islam ni nama elok. Bahkan kalau nama tu dia dah tahu nama dia tak elok, kita kata boleh pergi tukar. Kita pergi tukar buah nama elok. Ataupun sekurang-kurangnya panggilan tu dipanggil panggilan yang elok, yang baik. Dan dalam Islam ni kita kata biar nama sebagai kalilah nama bermula dengan Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Halim, Abdul Aziz, ataupun Muhammad ni adalah Muhammad Yusuf, Muhammad Nasri, Muhammad Nazrul apa? Biarlah nama yang baik. Ataupun nama-nama ayah yang dihalukan tak bawa maksud elok macam Cik Bunga lah, Belor lah, apa lagi nama orang itu, nama akhir, nama Khameh lah, nama Khameh, Khameh dulu nama Khameh. Jadi orang yang Khameh. Kan ada juga nama seorang putih, nama sebenarnya sebenarnya tu Ismail, pokok nama sebenarnya. Kan jadi sebenarnya kita kena ingat sudut letak nama dan panggilan itu sebenarnya panggilan yang memenuhi maksud nama yang diberikan. Jadi sudut barakah pada seseorang dengan panggilan nama itulah yang insya-Allah dipanggil pada masa didahului sesiapa yang dipanggil Muhammad antaranya yang akan dijamin syurga. Sebab dalam hadis dikatakan orang nama Muhammad ni insya-Allah dia akan dijamin syurga. Tapi maksud dia kena hidup beramal dengan ajaran Islam dah. Pada Nabi kata berkat nama Nabi Muhammad itu sendiri boleh menyebabkan seorang tadi cenderung hidup mengikut apa yang Rasulullah tunjuk ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Masa yang dibutuhkan untuk kita dalam tempoh ini. Tapi insya-Allah dapat kita hari ini kita tahu kuliah kita malam ini insya-Allah letakkanlah diri kita ini pada golongan orang yang mukmin yang beriman pada Allah, suka amal kebaikan dan benci segala kejahatan dan maksiat. Yang kedua, elokkanlah nama-nama yang diberikan pada anak cucu kita, dan kalau ada nama tak elok tu tukar ganti nama lain dengan panggilan. Mungkin nak proses pendaftaran payah, panggil tu bagi elok nama dia, insya-Allah untuk barakah dalam kehidupan dan dilahirkan dia sebagai orang yang mendapat kehidupan yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berkata kafarah dan setelah asar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa hasbuna insana fi khusr innal ladzina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من شر الأسقام وسوء النوم. نعوذ بكلمة الإنسان من شر ما خلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.